Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua students 5 Al-Biruni bawah. Okey. Lower 5 bukan lower 6, lower 5. Okey, istimewa sikit pada hari ini kerana hari ini hari pertama kita jumpa dalam tahun 2021 untuk kelas sejarah. Baik, bersama dengan cikgu ialah anda-anda semua yang baru join tadi nampaknya Fauzan. Okey, selamat datang Fauzan. Fauzan, nanti jangan lupa kemas kini kehadiran anda dalam Telegram. Wajib sebab laporan kehadiran cikgu perlu hantar pada setiap hari. Okey, setiap hari yang ada kelas pembelajaran dan pengajaran di rumah. So hari ini cikgu bersama dengan kamulah. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini, okay, insyaAllah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab dan selawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Okey, selamat datang Nazlia Ahmad Zaki. Okey, Nazlia, jangan lupa kemas kini kehadiran anda dalam Telegram. Okey, baik. Sebelum cikgu mulakan pelajaran, cikgu nak tanya, cikgu nak buat tinjauan, cikgu nak buat bancian lah sebenarnya. Okey, cikgu nak tanya tentang kaedah pembelajaran atau kaedah PDPR yang awak rasa paling mudah dan paling senang. Jadi hari ini kita bincang sebelum kita teruskan pelajaran. Baik. Kaedah yang cikgu biasa gunakan seperti inilah, iaitu Google Meet. Okey, dan cikgu nak tanya, adakah awak rasa dengan gunakan kaedah Google Meet ni adalah satu kaedah yang menyusahkan sebab mungkin banyak makan data, mungkin terpaksa berkongsi telefon. Okey. Jadi awak kena beritahu cikgu sekarang. Kita bincang sama-sama. Awak nak kaedah apa yang sebenarnya? Okey, adakah kaedah ni awak rasa mudah? Okey, cikgu buka kepada perbincangan. Okey tak kaedah ni ke nak kaedah lain? Pelajar-pelajar. Bincang. Silakan cikgu buka kepada ruangan perbincangan. Bagaimana? Okey tak okey guna kaedah ni? Okey cikgu. Okey. Memanglah kepada pelajar yang ada akses. Macam awak ni okey sebab ada akses lah. Kan? Okey Okey tak? Fatin. Nurin Fatin. Okey ke kaedah ni? Okey cikgu. Okey Ada satu lagi kaedah. Secara dalam talian, okey, tetapi tidak menggunakan Google Meet, kita gunakan Telegram, iaitu kaedahnya seperti ini. Rasanya awak pernah kot atau cikgu-cikgu lain pernah buat, iaitu cikgu akan berikan share slide pelajaran dalam Telegram atau WhatsApp. Kemudian selepas itu penerangannya berbentuk rakaman suara. Macam tu. Pernah awak mengikuti pelajaran macam tu tak? Selama ni cikgu tanya. Nah, cikgu. Respon pelajar sebab cikgu nak tahu kaedah pengajaran yang sesuai ni. Kaedah lagi. Pernah. Pernah kan? Pernah ya, okey. Pada awak yang mana paling baik? Ikut awak, paling baik ni ikut awak punya kesesuaian, keupayaan peranti, gadget. Yang mana paling mudah? Kalau bagi saya cikgu, pakai Google Meet lah, sebab kita boleh secara langsung boleh tanya kalau tak faham. Betul. Okey, bagaimana yang lain? Tak, kita buka perbincangan supaya hari ini juga kita dapat hasilkan satu solusi. Apakah kaedah yang paling best untuk kita gunakan? Kaedah paling best kita gunakan bagi cikgu, harapannya ialah bila cikgu guna kaedah dalam talian ni, yang paling best, maksudnya pelajar boleh ramai masuk. Okey, itu sebenarnya. Okey, ada satu lagi kaedah luar talian. Okey, tak guna capaian internet. Maksudnya cikgu tinggalkan modul di pos jaga. Jadi awak jawablah. Awak jawab pos tu.
awak jawab tugasan dalam modul tu, tetapi tanpa bimbingan cikgu secara talian, awak kena jawab kat situ. Itu satu kaedah, tetapi dengan menggunakan secara offline, luar talian, cikgu bagi modul, letak di pos jaga, cikgu bagi tempoh selama beberapa hari, siapkan, kemudian awak letak balik di pos jaga, return balik, cikgu semak, dan begitulah seterusnya. Nak guna kaedah tu ke? Google Meet Tetapi masalahnya, kalau guna kaedah offline yang cikgu sebutkan tadi, awak tak boleh saja-saja keluar rumah menghantar. Itu isu dia di situ. Pelajar tidak boleh, tak ada alasan kuat pun untuk keluar rumah ambil tugasan. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tempoh PKP 2.0 ni, dekat situ isu dia. Nak ambil tugasan yang diletakkan di pos jaga sekolah adalah ibu bapa. Pelajar-pelajar pun tidak dibenarkan. Seperti hari ini kan, kalau ikut jadual hari ini pulang buku teks tingkatan 5 kan, betul tak? Betul. Siapa yang pulang? Ayah kan? Ayah anda, penjaga anda akan pulang dan ambil buku teks baru. Awak tak boleh, tetap boleh nak keluar dari rumah. Jadi itu sebabnya cikgu fikir adakah kaedah Google Meet ni sesuai. Jadi macam inilah, oleh kerana ramai yang setuju, ramai yang setuju dengan gunakan kaedah Google Meet ni, seperti kata Ucup, kita boleh tanya secara langsung dan dapat jawapannya juga secara langsung. Secara real time. Namanya real time. Dia ada kelebihan lah di situ. Baiklah, macam inilah cikgu ambil pendekatan. Kita gunakan Google Meet juga sebagai pelantar utama PDPR kita lah. Kepada pelajar-pelajar yang tidak hadir. Kepada pelajar-pelajar tidak hadir, kawan-kawan awak yang tidak hadir, mereka boleh mengikuti pengajaran tersebut kemudian. Selepas cikgu muat naik rakaman pengajaran. Mereka pun boleh, tapi kemudian lah, mereka tak boleh menyertai waktu yang telah ditetapkan. Baik, jadi itu sebabnya cikgu buat kehadiran dalam Telegram. Jadi pelajar-pelajar yang tak sempat nak mengikuti pelajaran, awak ada masa sampai pukul 6 petang. Awak ada masa sampai pukul 6 petang untuk kemaskini kehadiran tersebut. Baiklah. Tanpa buang masa lah pelajar-pelajar sekalian, kita sambung pelajaran. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh mestilah boleh. Baik. Satu lagi. Banyak membebel pula. Mula-mula jumpa mesti bebel dulu. Mana boleh terus masuk pelajaran Yang pertama. Tahun 2021. Tahun ni sangat mencabar. Sangat-sangat mencabar. Sebab pada akhir tahun nanti, awak akan menduduki peperiksaan SPM. Baik. Cabarannya ialah kita tidak tahu bila wabak COVID-19 di negara kita akan berakhir. Sekiranya wabak ini ataupun virus ini semakin menular setiap hari, kita mungkin akan berada dalam tempoh yang lama PKP 2.0. Kesannya ialah ia akan menjejaskan pembelajaran anda, terutama mereka atau pelajar yang tak hadir dalam kelas dalam talian atau PDPR. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar yang di depan cikgu ni dan juga semua pelajar 5AB supaya tetapkan atau laraskan matlamat tujuan. Kena ingat bahawa tahun ni sangat mencabar. Tahun ni aku akan menduduki SPM. Kalau awak tak catch up apa yang telah tertinggal dalam pelajaran tahun lepas dan juga tahun ni, awak akan ketinggalan dalam semua pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi susah. Tahun ni penting. Tahun ni anda adalah calon SPM 2021 dan buat pertama kalinya dalam sejarah negara sejak Kesultanan Melayu Melaka, SPM tahun ni 2 kali. Satu untuk pelajar tahun lepas dan hujung tahun ni untuk anda. Jadi, adakah anda bersedia? Itu persoalannya. Baik. Oleh kerana, kita sambunglah pelajaran oleh kerana kita agak terjejas pelajaran kita pada tahun lepas. Kalau cikgu semak,
untuk tingkatan 5AB kita baru selesai bab 8. So ada 2 bab lagi yang belum selesai. Maksudnya inilah bab yang terjejas. Dan untuk pengetahuan anda, semua sekolah, hampir banyak sekolah yang menghadapi situasi seperti ini. Baik, betul ke kita dah habis sampai bab 8? Cikgu, kalau cikgu semak sampai bab 8 habis. Bab 9, 10 belum lagi. Betul kan? Ya, Adam. Angkat tangan tu kenapa? Silakan nak tanya. Tertekan saja. Tertekan. Okay, ada button raise hand tu. Maksudnya angkat tangan. Maksudnya awak ada soalan. Okay. Kalau ada soalan, angkat tangan dan nyatakan. Buka mikrofon. Okey, betul sampai bab 8. So, hari ni cikgu nak sambung bab 9, tingkatan 4. Okey, bab 9, tingkatan 4. Okey. Kita tak masuk lagi bab 1 tingkatan 5. Kita habiskan dulu. Okey. Yang dah hantar buku teks tidak mengapa. Dalam Telegram, cikgu dah kongsikan okey, bab 9 dan 10 tingkatan 4 dan juga bab 1 tingkatan 5. So, jangan bimbang. Awak download sahaja. Okey, baik. Cikgu akan kongsikan slide buku teks bab 9 tingkatan 4 yang kita terjejas pada tahun lepas dan kita belajar bab tersebut. Okey, simple saja bab tu. Okey, sebentar cikgu kongsikan. Sebentar Baiklah. Okey, cikgu buka buku teks tersebut. Okey. Cikgu nak tanya, adakah anda melihat paparan yang cikgu kongsikan? Respon? Nampak. Nampak, alhamdulillah. Baik, bab 9 tingkatan 4. Okey, yang ada buku, yang beli buku di Shopee, bolehlah take a note atau catatkan atau highlightkan. Yang tak ada, lihat pengajaran cikgu ni lah. Okey, baik. Bab 9 cikgu nak cerita dulu sinopsisnya ataupun rumusan bab 9 ni. So, bab 9 ni tajuknya ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, kita sudah belajar dalam bab yang lalu, perlembagaan. Apakah maksud perlembagaan? Perlembagaan ini ialah perlembagaan bermaksud undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara. Okey, jadi sebelum kita merdeka, kita perlu membina undang-undang sebagai panduan untuk mentadbir negara dan juga kerajaan. Mesti ada undang-undang tertinggi. Undang-undang tertinggi inilah dinamakan sebagai perlembagaan. Jadi, undang-undang yang kita gubal sebelum kita merdeka, okey, sebelum kita merdeka, okey, dinamakan sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, baik. Kita dah belajar dalam bab-bab sebelum ni, bagaimana raja-raja Melayu, para pemimpin berpelbagai kaum dan begitu juga dengan rakyat begitu bersungguh-sungguh dalam menuntut kemerdekaan negara lah. Okey, dalam usaha menuntut kemerdekaan negara. Umpamanya dalam bab yang lalu anda telah belajar pilihan raya. Okey, pilihan raya ni telah dimenangi oleh parti perikatan. Okey, yang mana parti perikatan ni adalah kerjasama parti pelbagai kaum, iaitu parti UMNO Melayu, parti MCA Cina dan parti MIC India. Jadi membentuk satu parti perikatan, bertanding dalam pilihan raya dan menang dalam pilihan raya tersebut, parti perikatan membentuk kerajaan. Jadi ini adalah salah satu usaha menuntut kemerdekaan sebenarnya. Okey, bila British lihat ketiga-tiga parti yang mewakili 3 kaum terbesar ini bekerjasama, maka ini meyakinkan British bahawa mereka atau rakyat Malaysia ni sudah bersedia untuk merdeka. Jadi okey, kesungguhan tersebut telah membawa kepada satu misi yang sangat penting kepada negara kita, iaitu misi kemerdekaan ke London. Okey. Dan hasilnya misi rombongan ini
kita berjaya dapatkan persetujuan dari kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Okey. Jadi kalau kita belajar bab yang lalu, imbas kembali, British ada memberikan isyarat kepada kita. Nak merdeka, kita perlu, okey, kita perlu mengukuhkan perpaduan dan kerjasama kaum. Itu isyarat British kepada rakyat. Jadi apabila rombongan tersebut disertai pemimpin pelbagai kaum, okay, iaitu wakil daripada parti perikatan yang terdiri pada 3 bangsa, Melayu, Cina, India, ini memberi keyakinan kepada British bahawa rakyat tanah Melayu bersedia untuk merdeka. Dan salah satu sebab mengapa British memberikan kemerdekaan kepada negara kita, iaitu kerjasama kaum yang telah ditunjukkan. Okey, baik. Jadi kemerdekaan itu diperolehi melalui satu perjanjian kemerdekaan tanah Melayu dengan kerajaan British. Jadi dalam perjanjian tersebut, okey, British memberikan atau mengisytiharkan negara kita bebas. Okey. Jadi tanda tanganlah kerajaan British, tanda tangan, wakil parti perikatan tanda tangan. Jadi terhasillah, termeterailah perjanjian kemerdekaan tanah Melayu. So, untuk membentuk perlembagaan tersebut, satu Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Bergubal undang-undang. Jadi namanya Suruhanjaya RED ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan akhirnya terhasillah undang-undang tertinggi negara yang dinamakan sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Okey. Seterusnya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani bagi membentuk sebuah negara yang merdeka. Jadi, okey, kita dah membina sudah ada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan negeri-negeri yang bersekutu dengan tanah Melayu. Awak kena ingat persekutuan ni maksudnya gabungan negeri-negeri. Jadi negeri-negeri Melayu, okey, di tanah Melayu ni, okey, dan juga negeri yang bukan negeri Melayu seperti Pulau Pinang dan juga Melaka, okey, menandatangani untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Itu sebabnya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani. Okey. Jadi, kandungan perjanjian tersebut menunjukkan nilai toleransi dan pengorbanan serta permuafakan rakyat. Okey, itulah sinopsis, sedikit, seberingkas sinopsis dalam bab 9. Baik, kita teruskan. Kita teruskan muka surat 216. Okey, 216. Okey, baik. Ini 216. Topik 9.1, usaha rundingan kemerdekaan. Okey, baik. Okey, dalam usaha rundingan kemerdekaan tersebut, terdapat perubahan di dalam dan luar negara yang mempengaruhi usaha kemerdekaan kita. Okey, ini menjadi faktorlah mengapa kita nak menuntut kemerdekaan dengan kerajaan British. Sebagai contoh, kita lihat, selepas Perang Dunia Kedua, menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan British seperti Mesir, India, Burma dan Filipina. So, Mesir, India, Burma dijajah oleh British. Manakala Filipina sudah dijajah oleh Amerika Syarikat. Terdapat usaha membebaskan negara tersebut daripada rakyatnya. Jadi pengaruh luar negara ini telah mempengaruhi kita dalam usaha kemerdekaan. Okey. Baik, yang kedua, kerajaan British memberikan jaminan. Memberikan jaminan bahawa mereka akan membantu negara kita untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Jadi berkerajaan sendiri ni bermaksud merdeka lah. Okey. Bukan lagi British yang mentadbir negara kita. Sebaliknya rakyat tempatan. Okey, baik. Seterusnya,
perkembangan dalam negara seperti pilihan raya umum 1955 atau pilihan raya MPP yang kita telah belajar dalam bab yang lalu, yang mana Parti Perikatan menang, telah menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. So, cikgu ulang kaji balik. Parti Perikatan yang menang dalam pilihan raya umum 1955 telah membentuk Jemaah Menteri yang pertama, yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin tempatan. Sebabnya dikatakan telah menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Baik, kita lihat seterusnya. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Parti Perikatan. Okey, baik. Mengapa kita perlu adakan misi rundingan di London? Mengapa kita perlu adakan misi rundingan di London? So, sudah tentulah nak merdeka. Tetapi adakah kita nak pergi London cakap nak merdeka saja? Kita perlu rangka apa perkara-perkara yang berkaitan dengan kemerdekaan yang perlu kita bincang dengan kerajaan British di sana. So, di sini Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Parti Perikatan dan juga Wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan bahawa misi tersebut penting untuk membincangkan hal keselamatan. Hubungan British Tanah Melayu. Dan juga yang penting sekali soal berkaitan dengan perlembagaan negara Tanah Melayu yang merdeka. So, itu sebab penting rundingan Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja Melayu dengan kerajaan British di London. Okey, baik. Pada waktu itu, Wakil Raja Melayu dan Wakil Perikatan telah mendapat sokongan segenap kaum. Bila Wakil Raja Melayu ni dan Wakil Parti Perikatan menyatakan hasrat nak ke London untuk berunding dengan kerajaan British mengenai kemerdekaan negara, usaha mereka ni terus disokong oleh segenap kaum di tanah Melayu tanpa mengira ideologi parti politik. Bermaksud parti politik pembangkang turut menyokong penuh usaha untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Antara pihak yang menyokong perundingan ini termasuklah EEC Turai Singham, iaitu wakil orang Ceylon. Ceylon ini hari ini ialah Sri Lanka. Jadi EEC Turai Singham ni adalah orang berbangsa India yang berasal daripada Sri Lanka. Ketua Parti Rakyat, Ahmad Mustamam, pemimpin Parti Negara, Parti Buruh dan juga wakil kaum Serani. Kaum Serani ni maksud orang Portugis yang telah berkahwin dengan penduduk tempatan dinamakan sebagai Serani. Jadi Ahmad Mustamam ni kalau kita dah belajar pada pelajaran lalu, seorang individu yang lantang menuntut kemerdekaan dengan British. Malah beliau dan partinya sanggup menggunakan kekerasan jika hasratnya tidak tercapai. Jadi Ahmad Mustamam pun yang sangat-sangat radikal itu turut bersetuju, sangat-sangat setuju dan memberi sokongan terhadap rombongan kemerdekaan tersebut. Baik, kita lihat siapakah Wakil Raja Melayu dan Wakil Perikatan yang pergi ke London. Wakil Raja Melayu terdiri pada Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang, Datuk Haji Wahab Abdul Aziz, Menteri Besar Selangor, Cik Abdul Aziz Abdul Majid, Menteri Besar Johor, Datuk Ahmad Sets, Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Ahmad Kamil, Haji Mahmud. Ini adalah Wakil Raja-Raja Melayu. Kemudian Wakil Parti Perikatan Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Husin, H.S. Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Jadi inilah dia individu-individu Wakil Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan yang terlibat dalam rundingan tersebut. Baiklah, kita lihat muka surat 217. Surat 217. Kita lihat, perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Yang pertama, ini perjalanannya lah. Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang.
Jadi sampai Singapura, okey, rombongan Tunku telah menaiki kapal laut yang bernama MV Asia yang berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat kemerdekaan. Kemudian sampailah di Pakistan iaitu di Karachi, okey. Mereka singgah di situ dan menaiki kapal terbang ke London. Okey, dan rombongan ini telah tiba ke London pada 14 Januari 1956. Okey, baik. Dan balik semula selepas berjaya mendapatkan mendapatkan tarikh pengisytiharan kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman balik semula ke Kuala Lumpur dengan menaiki kapal terbang. Jadi inilah peta perjalanan rombongan kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Okey, naik kapal laut dan juga naik kapal terbang. Jadi cikgu nak tanya, mengapa Tunku Abdul Rahman dan rombongannya menaiki kapal laut bermula dari Singapura? Kenapa tak terus je narik kapal terbang menuju ke London? Siapa boleh jawab? Agak-agak sebab kenapa? Sebab apa agak-agak? Pelajar, siapa tahu? Siapa tahu? Adam tahu Adam? Sebab mungkin dia tak ada mesti dia singgah di airport situ dulu. Oh, airport situ dulu. Okey, tahulah, tapi kenapa tak ambil penerbangan direct dari Singapura terus ke London? Ada je penerbangan direct. Ataupun penerbangan terus turun naik kapal terbang, singgah transit di Karachi, Pakistan, transit lepas tu terus ke London. Baik, dikatakan okey, Tunku Abdul Rahman sengaja menaiki kapal MV Asia dari Singapura ke Karachi sebab dalam kapal itu tempoh yang lama berlayar dari Singapura ke Karachi, Pakistan digunakan sebaik mungkin untuk berbincang perkara-perkara yang akan dibincangkan, yang akan dirundingkan bersama dengan kerajaan British di London. Dikatakan macam tu. Tunku Abdul Rahman tu dia sengaja memilih naik kapal laut dari Singapura ke Karachi. Okey, jadi selepas perkara-perkara itu dipersetujui dan diperhalusi, jadi rombongan itu transit di Pakistan, kemudian naik kapal terbang terus ke London. Begitu. Okey, baik, lihat muka surat. Okey, lihat muka surat yang sama. Okey, 217. Okey, baik. Cuba lihat gambar di sini. Seramai 10,000 orang menghantar rombongan kemerdekaan ke London di Tanjung Pagar, Singapura. Jadi, gambar ni telah membuktikan bahawa rakyat berbilang kau tanpa mengira ideologi, fahaman politik telah menyokong rombongan kemerdekaan tersebut. Masing-masing nak merdeka, masing-masing nak bebas daripada cengkaman penjajahan British. Jadi sangat gembira. Okey, jadi gambar di bawah ialah gambar rombongan kemerdekaan ke London. Yang pakai baju Melayu itulah Tunku Abdul Rahman. Ni Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama. Di belah kanan sekali adalah Tunku Abdul Razak, kemudian menjadi Perdana Menteri yang kedua. Okey. Yang ni orang Cina iaitu Tun H.S. Lee. Okey, yang lain adalah menteri-menteri besar yang mewakili wakil raja-raja Melayu. Okey. Jadi dekat sini ada tulis dalam info ni, okey. Tujuan beliau menyusun perjalanan sebegini agar dapat menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil raja Melayu. Okey, supaya kedua pihak dapat menyusun strategi bersama-sama apabila berunding dengan kerajaan British. Jadi sengajalah sebenarnya. Okey, macam cikgu cakap tadi, sengaja Tunku Abdul Rahman memilih berlayar dari Singapura ke Karachi supaya masa yang lama tu dapat digunakan sebaik mungkin untuk berbincang perkara-perkara yang akan dirundingkan dengan kerajaan British. Okey, setakat ini faham atau tidak? Respon. Faham tak? Atau ada apa-apa soalan? Okey, silakan cikgu buka kepada persoalan.
Okey, silakan. Kalau ada teruskan tanya. Jangan malu, jangan segan. Sila. Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan muka surat 218. Okey. Baik, selepas tiba di London, rundingan itu berlangsung dari 18 Januari sehingga 6 Februari 1956. Okey, di mana? Di Lancaster House, London. Okey. Baik. Semasa sampai, okey. Semasa sampai di sana, di London, okey, jadi ucapan alu-aluan Tunku Abdul Rahman ialah seperti ini. Okey. Dia beritahu tujuan rombongan ni lah, okay, untuk mendapatkan taraf kerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun depan. Tahun depan ni 1957. Jadi Tunku Abdul Rahman menyatakan hasrat rombongan itu kepada kerajaan British. Dan kerajaan British mendengar hasrat tersebut dan terjadilah berlangsunglah rundingan antara British dan perwakilan Tanah Melayu. So, mari kita lihat perkara-perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. Baik. Kita lihat di sini. Okey. Yang ni tuntutan British. Okey, tuntutan British. Yang ni tuntutan perwakilan Tanah Melayu. Okey, maksudnya ni tuntutan British yang perlu disepakati oleh perwakilan Tanah Melayu. Okey, ni tuntutan perwakilan Tanah Melayu yang perlu disepakati oleh British. So, masing-masing ada tuntutan masing-masing yang perlu disepakati, yang perlu dibereskan, yang perlu diselesaikan. Inilah namanya rundingan. Sebagai contoh, dari British, ahli Majlis Eksekutif selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Ini tuntutan British. Okey, yang harus diterima oleh perwakilan Tanah Melayu. Lihat yang kedua. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Jadi oleh kerana Tunku Abdul Rahman menuntut kemerdekaan, jadi pegawai British yang berkhidmat di Tanah Melayu terpaksalah diberhentikan dan akan digantikan dengan pegawai tempatan. Jadi pegawai British yang diberhentikan perlu diberikan pampasan. Okey, jadi seperti itu. So itu adalah tuntutan kerajaan British dari perwakilan Tanah Melayu. Jadi perwakilan Tanah Melayu yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman ni perlu menyelesaikannya lah. Nama pun rundingan. Kemudian yang ketiga, okey, cikgu highlightkan dulu, membayar ganti rugi. Okey, di sini. Okey, dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Lihat yang ketiga. Mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Okey, jadi di sini British ingin mengadakan perjanjian pertahanan dengan Tanah Melayu yang dinamakan sebagai Anglo-Malayan Defence Treaty. Treaty ni perjanjian. Jadi dalam bahasa Melayunya ialah perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Jadi dalam perjanjian tersebut, yang keempat, pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jadi sekiranya Tanah Melayu diserang oleh mana-mana musuh, mana-mana anasir, mana-mana negara, ataupun mana-mana anasir dalam negara atau luar negara, British dan tentera Commonwealth akan datang memberi bantuan. Sebagai contohlah, okey, kita dah belajar dalam bab, kalau tak silap cikgu, bab 4 bab 4 tentang komunis tu kan. Okey, bab 4. Okey, ancaman komunis dalam negara. So, bab 4 tu kalau awak nak tahu, kita tahun 1957, tahun kita merdeka itu, kita belum lagi sepenuhnya pulih daripada ancaman komunis.
Jadi oleh kerana kita telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan kerajaan British hantar tentera-tentera Commonwealth untuk membantu Persekutuan Tanah Melayu menghadapi ancaman komunis. Ingat balik kita belajar dalam bab 4 yang lalu Okey, pasukan daripada negara-negara Commonwealth seperti Fiji, Rhodesia, Afrika Selatan, New Zealand, British sendiri, Australia kan, menghadapi menentang ancaman komunis dalam negara kita. Okay, kita lihat apakah tuntutan-tuntutan daripada perwakilan Tanah Melayu. Jadi yang pertama, menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Okey. Dan yang kedua menuntut agar Menteri Hak Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu, bukan berbangsa Inggeris. Okey. Kemudian menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan pengarah gerakan yang disadang oleh pegawai British. Jadi maksud di sini, okey, Menteri Ekonomi dan juga Menteri Pertahanan mestilah terdiri daripada rakyat tempatan, bukannya pegawai British. Okey, seterusnya perkara yang keempat, menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 bulan Ogos 1957. Ni paling lewat lah ni 31. Sebabnya kita merdeka 31. Okey. Kemudian berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan, Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Jadi pelajar-pelajar sekalian, inilah perkara-perkara yang disepakati antara kerajaan British dengan perwakilan Tanah Melayu. Baik, setakat ni cikgu nak tanya, adakah anda faham atau ada apa-apa soalan tentang perkara yang dirundingkan tersebut? Silakan. Ada soalan yang bermain di fikiran, boleh nyatakan. Silakan, jangan malu, jangan segan. Sila. Sila, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada? Betul tak ada ni? Faham ke? Okey. Tak apalah. Kalau tak ada, kita teruskan yang seterusnya. Baik. Kita lihat Okey, sudut info. Ada gambar gambar tokoh agamawan, iaitu Sheikh Abdullah Fahim. Sheikh Abdullah Fahim adalah satu ulama besar daripada Pulau Pinang. Beliaulah yang menetapkan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada firasat beliau, tarikh itu adalah tarikh yang baik untuk kita merdeka. Jadi Tunku Abdul Rahman berjumpa dengan Sheikh Abdullah Fahim ni. Okey, sebenarnya pelajar-pelajar, okey, orang-orang dulu kan, apabila mereka nak menetapkan peristiwa-peristiwa penting, contohnya tarikh perkahwinan, contohnya tarikh melakukan pekerjaan-pekerjaan penting, okey, mereka seringkali merujuk ulama-ulama di sekitar mereka, orang-orang alim dalam agama. Okay, supaya usaha mereka ni diberkati oleh Allah dan tiada halangan. Itulah amalan orang dulu sebenarnya, kalau awak nak tahu. Jadi dalam konteks rundingan kemerdekaan ini, Tunku Abdul Rahman telah berjumpa ulama daripada Pulau Pinang, iaitu Sheikh Abdullah Fahim. Okey, Allah Rahim, Sheikh Abdullah Fahim. Jadi Sheikh Abdullah Fahim membuat firasat bahawa tarikh 31 bulan Ogos pada tahun 1957 adalah tarikh yang baik untuk kita dapat kemerdekaan. Itu sebabnya Tunku Abdul Rahman bawa cadangan ini untuk dirundingkan bersama dengan kerajaan British. So, selepas rundingan, kita lihat pula bahagian di sebelah ini. Selepas rundingan tersebut, okey, segala hasil perbincangan ditulis dalam satu laporan setebal 20 halaman. Okey. Dan dalam laporan tersebut, British bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Sebelum memberi kemerdekaan, British akan membentuk satu Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
yang dikenali dengan nama Suruhanjaya Raid, REID. Raid ni adalah satu hakim British namanya Lord Raid yang menjadi ketua untuk membina, menggubal, merangka undang-undang tertinggi negara atau dikatakan dikenali dengan nama perlembagaan ini. Okey. Kemudian satu perjanjian dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 18 Februari 1956 ditandatangani. Okey, baik. Dalam undang ini, kedua-dua pihak bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan bagi merangka perlembagaan di negara kita. Jadi di bawah ni ada QR code. Cuba awak scan dengan telefon awak nanti kan. Awak akan dapatlah satu keratan akhbar luar negara yang membincangkan laporan rundingan tersebut. Okey, rujuk muka surat 219. Apa yang berlaku setiba apabila rombongan Tunku Abdul Rahman tiba di tanah air lepas daripada rundingan tersebut? Tunku Abdul Rahman dan rombongan diberikan sambutan yang meriah. Okay. Tunku Abdul Rahman memilih Melaka untuk mengisytiharkan tarikh kemerdekaan tersebut. Okay. Mana cuba tengok di sini. Tunku Abdul Rahman rombongan selamat tiba di lapangan Batu Berendam Melaka pada 20 Februari 1956. Rombongan tersebut diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka. Jadi ramai rakyat jelata telah datang untuk melihat perarakan tersebut, iaitu seramai 100,000 orang datang naik bas, naik lori, jalan kaki, macam-macam lah, untuk mendengar pengumuman tarikh kemerdekaan daripada Tunku Abdul Rahman. Mereka tak tahu lagi 31 bulan Ogos. Okey. Jadi momen yang bersejarah apabila Tunku Abdul Rahman, bertengok di sini, okey, mengisytiharkan yang ni ni. Okay, tarikh kemerdekaan negara di Padang Bandar Hilir, kemudian dengan melaungkan merdeka menggunakan isyarat genggaman. Bermaksud di situ kemerdekaan kini dalam genggaman. Dia ada maksud tu. Okey. Kemudian masa 30 tahun depannya, iaitu 31 Ogos, iaitu di Padang Merdeka, di Stadium Merdeka tu, Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan dengan buka tangan dia, bukan genggam. Kenapa buka tangan? Bermaksud kemerdekaan sudah tercapai, maksudnya bebas. Macam tu. Baik, kita lihat di sini ada gambar-gambar bagaimana sambutan terhadap rombongan Tunku disambut dengan meriah sekali. Okey, baik. Cikgu nak tanya kepada anda soalan kemahiran berfikir. Mengapakah, pada pandangan anda, mengapakah Tunku Abdul Rahman memilih Melaka sebagai tempat mengumumkan kemerdekaan? Baik, cikgu ulang balik soalan. Pada pendapat anda, mengapakah Tunku Abdul Rahman memilih Melaka sebagai tempat mengumumkan kemerdekaan? Kenapa tak negeri lain? Okey, siapa boleh jawab soalan tu? Okey, cuba sama-sama kita fikirkan. Okey, cikgu bagi masa selama berapa minit lah. Seminit dua untuk awak fikir. Mengapa Tunku Abdul Rahman memilih Melaka? Kenapa tak negeri lain? Okey, cuba fikir. Cuba fikir jawapan dia. Anybody? Siapa tahu? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Silakan. Jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Fauzan tahu depan Fauzan. Fauzan angkat tangan. Okey, Fauzan silakan. Fauzan, silakan. Boleh cuba jawab. Awak angkat tangan tu. Sebab penduduk Tunku Abdul Rahman pilih Melaka sebab dia penduduk dia ramai ke.
Lepas tu kalau penduduk dia ramai ada banyak sebutan. Oh, penduduk ramai, oleh kerana penduduknya ramai, so lebih meriah lah sambutannya. Itulah maksud Fauzan Okay, Fauzan boleh offkan raise hand tu kan. Tekan button tu balik sebab awak tu. Okay, bagaimana dengan Nafis Nafis. Nazir. Nafis pula. Nazir macam mana Nazir? Oh, okay. Yang ni pahlawan Pahlawan Konoha ke ni? Okay. Nafis Nazano. Nazir Nazano. Nafi Nazano. Nazir Nazano. Macam mana Nazir? Apa pandangan anda? Mengapa Melaka dipilih? Kenapa tak tempat lain? Fauzan kata tadi sebab Melaka penduduknya ramai. So sambutan akan menjadi meriah. Pada pandangan anda apa pula? Okey tak? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, terus terang betul tak tahu. Tak apa. Tak tahu tak apa. Okey lah. Nohalnya, cikgu nohalnya. Tak tahu. Cikgu saya tak tahu cikgu. Saya no idea. Tak apa. Yang penting awak bagi respon. Ni senyap macam rumah mayat kan. Okey, okey. Baiklah. Bagaimana cikgu nak tanya perempuan? Bagaimana dengan Nazlia Ahmad Zaki? Nazlia, bagi pandangan sikit. Apa yang awak tahu? Nazlia? Nazlia? Halo. Bagi pandangan saja. Silakan. Tak tahu ke? Fikirlah. Kalau tak tahu. Kan? Kenapa pula tak tahu? Fikir. Aduh. Okey, cikgu nak mendengar Mawadah lah. Mawadah. Siti Mawadah, awak ada idea tak? Mawadah. Sebab tu kot Melaka kan banyak benda-benda yang bersejarah. Perangai berlaku kat situ mungkin. Alright. Baik. Sebenarnya Mawadah ni jawapan dia dah Sebab sebagai jawapan dia. Bersejarah tu CP. Ucup, okey Ucup tak tambah silakan. simbolik kepada kebebasan buat bumi hang tuah. Okey. Sebab dari 2 tahun. Mungkin. Sebab apa tadi? Dia pernah dijajah selama 400 tahun lamanya. Alright. Ucup. Okey, off mikrofon Ucup. Okey Ucup. Okey, baik. Bagus jawapan Siti. Jawapan Mawadah tadi telah memberi pencetus idea kepada Usop. Mungkin yang lain ada, cuma dia malu nak kongsi jawapan. Okey, baik. Betul kata Siti dengan Ucup. Okey, Mawadah dengan Ucup lah. Melaka adalah negeri pertama, adalah tanah air kita yang pertama mula-mula sekali dijajah oleh kuasa barat, iaitu Portugal pada tahun 1511. Okey, dan Melaka juga dalam masa yang sama menjadi negara mula-mula dijajah oleh Portugal di Asia Tenggara. Melaka paling awal. Kemudian selepas Melaka dijajah oleh Portugal, dijajah pula oleh Belanda, kemudian dijajah oleh British, kemudian diduduki oleh Jepun, pendudukan Jepun negara kita, kemudian dijajah oleh British balik Malaya Union dan kita merdeka. So tempohnya sangat-sangat lama, 600 tahun lah kalau kita, lebih 600 tahun kalau kita congak tu 1511 tu sampai kita merdeka 1956. Cuba kira berapa? Okey, 1956 tolak 1511. So, okey, betul lah 400 tahun, 600 tahun pula, sorry. Betul lah 400 tahun lebih, iaitu 445 tahun kita telah dijajah. Bermula dengan Portugal. Bagus Ucup, awak ada fakta ataupun pengetahuan am yang baik. Okey, 445 tahun. Pengiraan tepatnya lah. Jadi itu jawapannya, simbolik. Okey, itu sebabnya Tunku Abdul Rahman ni, so sebagai simbolik, okey, beliau mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Melaka. Sebab Melaka lah tanah air kita yang mula-mula sekali dijajah oleh kuasa barat, iaitu Portugal. Jadi sebagai simbolik bahawa kita akan merdeka.
kita akan bebas dari cekaman kuasa barat. Terima kasih jawapan tu tadi. Ucup, Mawadah, Nazir, Fauzan, okey, alright, dan juga lain-lain lah. Nazlia semua sekali tadi. Okey, baik, kita sambung Kita sambung. Baik, kita sambung seterusnya. Okey. Jadi isyarat tangan ni cikgu dah jelaskan, dia ada 2 isyarat. Di Bandar Hilir Melaka menggunakan isyarat genggaman bermaksud kemerdekaan dalam genggaman. Okey, semasa merdeka 31 Ogos, iaitu di Stadium Merdeka atau di Stadium Merdeka, Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan sebanyak 7 kali dengan tangan dibuka. Bermaksudnya kita sudah bebas daripada cengkaman penjajah. Okey, kita lihat muka surat 220. Topik baru 9.2, peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Atau dalam buku teks lain, kalau awak belajar buku sejarah lain, dikenali juga dengan nama Suruhanjaya Red. Di sini pun ada tulisan. Ada Suruhanjaya Red, sama sahaja. Berikutan persetujuan dan rundingan di London tempoh hari, maka pada 8 Mac 1956, selepas raja-raja bersetuju, kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Red, ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Selepas ni cikgu gunakan Suruhanjaya Red sajalah, sebab dia ringkas pendek nak sebut. Jadi Suruhanjaya Red ni adalah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, apakah tugas Suruhanjaya Red? Apa tugasnya? Tugasnya yang utama membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Ini adalah tugas Suruhanjaya ni. Dia bincang, susun dan rangka undang-undang bagi negara kita yang bakal merdeka pada tahun depan 1957. Perlu ada undang-undang dulu sebelum tubuh sebuah negara atau kerajaan. Kerana dengan undang-undang tertinggi inilah akan dijadikan panduan untuk mentadbir negara. Cuba bayangkan, kita nak tubuhkan negara tapi kita tak ada panduan nak tubuh negara. Sebagai contoh, katakan kita nak tubuhkan negara, katakan awak berada dalam situasi tersebut. Situasi nak merdeka, tanah Melayu kita nak merdeka. So tak ada apa panduan. So nanti awak akan berfikir siapa yang nak menjadi Perdana Menteri. Semua nak jadi. Semua nak jadi. Semua nak rebut kuasa. Nak jadi. Dah menjadi orang kata kacau bilau. Tak aman. So mesti ada garis panduan. Siapa yang bakal menjadi ketua pentadbiran. Jadi dekat situ, di situlah kena gubal, kena susun, kena rangka undang-undang tu. Siapa ketua menteri, siapa ketua negara, siapa ketua kerajaan, bagaimana kerajaan dibentuk, melalui pilihan raya, semua tu, kewangan macam mana, pertahanan macam mana, dari segi politik, kerajaannya, pertahanannya, dari segi ekonomi, kewangannya, dari segi sosialnya, semua sekali dibincangkan dalam Suruhanjaya Red. Baik, terma Suruhanjaya Red adalah seperti berikut. Terma ni adalah syarat, buat catatan. Terma ni, perkataan lainnya ialah syarat-syarat. Baik. Jadi termanya ialah memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu dan mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Baik pelajar-pelajar sekalian, sebenarnya di negeri-negeri Melayu sudah ada perlembagaan negeri masing-masing. Contohnya Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor, Undang-Undang di Terengganu, Undang-Undang Kerajaan Negeri Terengganu, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu, Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Selangor dan lain-lain negeri Melayu sudah ada undang-undangnya, sudah ada perlembagaan masing-masing. Jadi Suruhanjaya ni kena semak satu persatu undang-undang tersebut. Sebab nak bina satu undang-undang yang besar ni. Dan awak kena ingat, mengapa British ataupun Suruhanjaya Red ni perlu memeriksa satu persatu undang-undang negeri Melayu yang wujud, sebab negeri-negeri Melayu ini akan bergabung membentuk
persekutuan. Jadi persekutuan ni gabungan negeri-negeri, okey, menghasilkan satu gagasan yang lebih besar. Itu nama dia Persekutuan Tanah Melayu, sebab Tanah Melayu terdiri daripada 9 negeri Melayu. 9 negeri Melayu yang bersekutu membentuk negara Persekutuan Tanah Melayu. Sebab kita unik, negara kita sangat unik berbanding negara-negara lain di dunia. Mana ada negara yang ada 9 orang raja. Kita salah satu-satunya negara dalam dunia ada 9 orang raja. Kan? Jadi itu sebabnya bila ada 9 orang raja, maksudnya ada 9 orang negeri. Bila ada 9 buah negeri, mesti ada undang-undangnya yang tersendiri. Jadi Suruhanjaya Red perlu memeriksa setiap undang-undang negeri tersebut dan mengambil kira kedudukan Raja-Raja Melayu itu sendiri dan martabat Ratu England. Okey, sebab di England, okey, mereka pun macam kita, mereka ada pemerintahan beraja. Cuma mereka ada seorang lah, ada satu-satunya pemerintahan beraja iaitu Ratu England tu. Kita ada 9 orang Raja Melayu. Baik, itu perkara yang pertama. Terma yang pertama. Terlihat terma yang kedua atau syarat yang kedua. Memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dan 2 Dewan Perundangan. Ini macam mana nak cikgu nak mudahkan pada anda ni. Baik, sekejap. Cikgu cuba mudahkan. Demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan ni cikgu cakap. Cikgu akan simplify, cikgu mudahkan. Okey, sekejap cikgu nak buka cikgunya visualizer. Okey, sebentar cikgu nak mudahkan apa yang kita bincang tadi. Okey. Buka dulu cikgu punya talian terputus, ada orang call cikgu. Ada orang call cikgu tadi, terus talian terputus. Okey. Nampak tak cikgu kongsikan ni? Respon? Nampak tak? Okey, nampak Baik. Tadi terma kedua Terma yang kedua. Okey. Baik. Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada tahun 19. Baik. Persekutuan Tanah Melayu 1947. Dia kata berdasarkan mestilah dibentuk ada dengan menggunakan sistem pemerintahan berbentuk demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen. Tak nampak? Oh, siap. Sorry. Maafkan cikgu. Tahu. Sebab cikgu
tadi terputus, maka dia akan off share screen. Cikgu nak share dulu. Sekejap Cikgu share dulu. Dia bila orang call cikgu hotspot dengan laptop kan. Telefon cikgu dengan laptop. Bila orang call, dia terus putus dia punya connection dengan Google Meet. Itu sebabnya terputus tadi. Cikgu tutup tadi telefon cikgu tadi. Okey. Baik, cikgu kongsikan visualizer cikgu bersama dengan anda. Tunggu sehingga dia on. Okey. Baik, nampak? Nampak tak? Pasti nampak kan? Nampak ego. Ha? Nampak tak? Nampak. Okey, baik. Nampak. Baik. Okey, Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, mestilah mesti pemerintahan negara kita ni, Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Okey, pentadbiran dan pemerintahannya berbentuk demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen kita telah belajar dalam bab 8 yang lalu, pilihan raya. Okey, negara kita ni adalah negara demokrasi yang mana kerajaan, okey, yang nak bentuk kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, nak bentuk kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, kita perlulah melalui satu proses pilihan raya. Dalam pilihan raya tu, parti-parti politik akan bertanding. So, dalam amalan demokrasi, parti politik yang menang dalam pilihan raya akan membentuk kerajaan. Faham tak? Itu sebabnya dalam terma tu tadi, dia adalah berdasarkan demokrasi berparlimen. Jadi, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dipilih melalui pilihan raya. Okay? Parti yang menang dalam pilihan raya akan membentuk kerajaan. So, di situ, okay, parti yang menang dalam pilihan raya tersebut akan membentuk kerajaan dan akan mengisi 2 dewan perundangan. Satu dinamakan sebagai Dewan MPP, Dewan Majlis Perundangan Persekutuan. Satu lagi adalah Dewan Undangan Negeri. Yang ni negeri. Negeri-negeri Melayu. Okey, negeri, Dewan Undangan Negeri. Yang ni adalah persekutuan. Yang ni persekutuan. Yang ni negeri. So, jadi, okey, calon parti politik yang menang dalam pilihan raya akan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Contohlah dia parti X. Parti X dan Y bertanding dalam pilihan raya. Okey. Okey. Jadi parti X menang. Jadi wakil rakyat X akan jadilah ahli Dewan Undangan Negeri di negeri tersebut. Itulah nama demokrasi berparlimen. Itulah syarat-syarat, okey, ataupun terma-terma yang diberikan kepada kita oleh British. Dicadangkan kita guna demokrasi berparlimen yang mana di bawahnya ada dua dewan perundangan, iaitu Dewan MPP peringkat persekutuan dan Dewan Undangan Negeri peringkat negeri. Faham pelajar? Faham tak? Faham ke tidak? Hello? Faham? Faham. Faham Jadi itulah maksud berkerajaan sendiri. So, pilihan raya tadi, okay, kita pilih orang tempatan. Itu maksudnya berkerajaan sendiri. Orang tempatan ni, wakil-wakil ketempatan yang kita pilih ni akan membentuk kerajaan dengan mengisi keanggotaan dalam Dewan MPP dan Dewan Undangan Negeri. Baik. Yang ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Autonomi bermaksud kuasa. So, dengan Suruhanjaya Red ni juga akan cuba sedaya upaya untuk menjadikan kerajaan pusat ni kerajaan yang kuat. Bila kita bergabung, negeri-negeri yang bergabung ni, kita perlu ada kerajaan pusat. Okey, sebagai contoh, kerajaan pusat kita pada hari ini adalah kerajaan persekutuan lah, iaitu Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur lah. Persekutuan Kuala Lumpur yang berpusat di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itulah dia kerajaan pusat kita.
Kerajaan negeri lah, Pahang, Selangor, Johor dan sebagainya. Jadi kerajaan pusat ini juga ada kuasa yang kuat. Sebagai contoh, kuasa kerajaan pusat yang kuat dalam soal kewangan, dalam soal pertahanan, dalam soal keselamatan dalam negeri. Ini adalah kuasa kerajaan pusat. Sebagai contoh, dalam bidang keselamatan, kerajaan pusat akan membentuk satu pasukan polis. Pasukan polis. Jadi pasukan polis akan mengawal, akan menjaga keselamatan dalam negeri. Itu sebabnya dari Perlis sampai ke Sabah, pasukan polis kita sama. Tak ada polis negeri ni, polis negeri sama. Sebab apa? Sebab itu adalah kuasa kerajaan pusat. Okey, begitu juga dengan pertahanan. Soal pertahanan adalah soal kerajaan pusat. Dia yang berkuasa. Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada udara, darat dan laut. Itu sebab kerajaan negeri tak ada kuasa tersebut. Namun begitu pelajar-pelajar, kerajaan negeri juga ada kuasa-kuasa tertentu yang mana kerajaan pusat tak boleh masuk campur. Sebagai contoh tanah. Tanah kerajaan pusat boleh campur. Tanah adalah milik kerajaan negeri. Kerajaan pusat tak boleh campur. Tanah. Okey. Contoh satu lagi, undang-undang agama Islam. Okey, kerajaan pusat tak boleh campur urusan ini. Jadi maksudnya di sini ialah kerajaan pusat juga ada kuasa yang kuat, begitu juga dengan kerajaan negeri. Okey, ketentuan syariah yang 4 melindungi kedudukan raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Raja berperlembagaan bermaksud raja yang mengikut peruntukan undang-undang. Maksudnya raja ini bertindak berdasarkan undang-undang dan garis panduan yang telah ditetapkan. Itu maksudnya raja berperlembagaan. Kata mudahnya, tidak boleh bertindak sewenang-wenang walaupun dia seorang raja. Begitu. Jadi tidak boleh bertindak sewenang-wenang ini diterjemahkan dalam satu garis panduan. Bidang kuasa raja di negeri dan juga di peringkat persekutuan. Baik, yang kelima, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara iaitu Yang di-Pertuan Besar. Kemudian dikutukar kepada Yang di-Pertuan Agong. Sampailah hari ini jawatannya masih ada. Okey, hari ini Yang Pertuan Agong adalah dari Pahang iaitu Sultan Abdullah. Okey. Syarat ke-6, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Yang ke-7, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Jadi kita lihat terma-terma Suruhanjaya Red ni kita boleh jadikan sebagai isu-isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Red untuk menggubal perlembagaan kita yang merdeka. So ada 7 isu, paling tepat sebenarnya isu ataupun terma. Isu lah yang menjadi panduan Suruhanjaya Red ini. Untuk menggubal perlembagaan negara kita yang merdeka. Baik. Jadi pelajar-pelajar ada 7 isu atau terma yang telah kita bincangkan tadi. Setakat ini ada apa-apa soalan? Silakan. Kalau ada. Silakan. Silakan kalau ada. Okey, tak ada Tak ada, kita sambung. Okey, kita sambung sebentar. Baik, kita lihat muka surat 221. Okey, kita lihat muka surat 221. Baik. Apakah gerak kerja tugas Suruhanjaya Red? Tadi kita dah tahu tujuan Suruhanjaya Red. Apakah tujuan Suruhanjaya Red? Ulang kaji balik. Membincangkan, menyusun, merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Bagaimana gerak kerjanya? Ni, nombor 1. Suruhanjaya Red telah meminta cadangan daripada semua penduduk Tanah Melayu berminat, sama ada secara bertulis atau secara lisan. Jadi dikeluarkan satu hebahan kepada seluruh penduduk Tanah Melayu. Kita nak buat satu perlembagaan yang merdeka. So, apa cadangan kamu? So, hebahan ini
disebarkan kepada seluruh penduduk tanah Melayu. Jadi penduduk tanah Melayu yang berminat, yang ada idea, yang ada cadangan akan tulis cadangan-cadangan terhadap pembentukan perlembagaan tersebut. Akhirnya Suruhanjaya ini menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak, daripada raja, daripada parti perikatan, parti-parti politik yang lain, daripada orang-orang persendirian, daripada pegawai-pegawai British yang berkhidmat di tanah Melayu, daripada banyak orang lah, banyak pihak, banyak orang, banyak organisasi. Selepas itu Suruhanjaya Red akan meneliti, yang kedua tugasnya ialah meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan, menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar dan penasihat British dan pegawai British, dan bermesyuarat dengan melawat negeri Melayu serta negeri Selat. Ini langkahnya yang kedua dalam melaksanakan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Kemudian yang ketiga, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu yang cikgu cakap tadi, kita bincangkan tadi. Sebanyak 118 perjumpaan telah diadakan. Bayangkan untuk membincangkan pelbagai isu. Dan banyak juga isu-isu hangat yang dibincangkan, antaranya kerakyatan Jasoli. Kita belajar sebelumnya Jasoli ialah kerakyatan automatik yang diberikan kepada penduduk bukan Melayu, iaitu orang Cina dan India, yang bukan orang asal. Jadi ini adalah isu hangat Jasoli, yang mana Jasoli ni ramai orang Melayu tak nak terima. Kita dah belajar dalam bab yang lalu. Antara isu yang hangat yang lain ialah itu antara isu hangat ialah Jasoli. Antara isu hangat ialah bahasa Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan agama Islam, kedudukan Raja-Raja Melayu, hak-hak istimewa Melayu. Dan antara isu hangatnya ialah Jasoli tadi lah. Baik. Jadi akhirnya sebenarnya Suruhanjaya ni berjayalah menjalankan tugasnya. Sebenarnya yang mana akhirnya terhasillah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Jadi bila ada perlembagaan itu, inilah bukti kita merdeka, pelajar-pelajar. Kita ada satu undang-undang tertinggi negara. Selain daripada perjanjian kemerdekaan tu, dia ada dua dokumen yang bukti negara kita ni negara merdeka, negara berdaulat. Yang pertama, ada perlembagaan persekutuan. Yang kedua, kita ada perjanjian kemerdekaan dengan British, sebab British jajah negara kita yang last kan. Jadi kita kena buat perjanjian dengan mereka. Jadi dua dokumen ni adalah dokumen penting yang membuktikan bahawa negara kita merdeka. Dan dua dokumen asal ini ada disimpan di Arsip Negara Kuala Lumpur lah. Ini dokumen yang sangat-sangat penting ni. Baik, kita lihat anggota Suruhanjaya Red. Lord Red, Hakim Britain, dilantik sebagai pengerusi. Kemudian Hakim daripada Britain, Sir William Ewell Jennings daripada Australia, William McCall daripada India, B. Malik, dan daripada Pakistan, Abdul Hamid. Jadi inilah anggota Suruhanjaya Red. So kita berhenti sampai topik 9.2. Kita tangguhkan di sini. Setakat ini ada sebarang soalan tentang topik 9.2 dan juga 9.1. Cikgu buka kepada soal jawab. Silakan. Silakan pelajar. Silakan. Cikgu, Silakan. boleh tak cikgu ulangkan balik kenapa Tunku Abdul Rahman pilih kapal laut? Kenapa dia pilih kapal laut? Sebab dia tak pilih kapal terbang tu. Ada dalam buku teks. Cikgu ulang balik Dalam buku teks ada disebutkan dalam sudut info. Baik, kita lihat semula, kita patah balik, iaitu pada muka surat 217. Sengaja rombongan Tunku Abdul Rahman memilih pelayaran atau menggunakan kapal laut dari Singapura ke Karachi, Pakistan, supaya beliau dengan wakil Raja-Raja Melayu atas kapal tu. Sebab rombongan ni terdiri daripada wakil Parti Perikatan dan juga wakil Raja Melayu.
So dengan menaiki kapal, dia memakan masa lama lah, lebih lama daripada kapal terbang. Masa yang lama ini, okey, boleh digunakan untuk menyusun strategi. Okey, bersama-sama dengan Wakil Raja Melayu, apa perkara yang perlu kita nak runding dengan British. So mereka akan bermusyawarah, mereka berbincang di atas kapal laut dengan masa yang lama tu, perkara-perkara yang akan dibincangkan, yang akan dirundingkan dengan kerajaan British. Faham Fauzan? Faham Fauzan? Faham cikgu, faham. Itulah kalau naik kapal terbang sekejap sangat. Sebab apa? Sebab rombongan ni bukan rombongan lawatan sambil belajar. Bukan rombongan Makcik Kiah. Bukan rombongan apa nama? Bukan rombongan biasa. Rombongan ni sangat penting. Rombongan menuntut kemerdekaan. Jadi perlu ada strategi. So itu sebabnya Tunku Abdul Rahman memilih berlayar dari Singapura ke Pakistan. So tempoh pelayaran tu agak lama. Okay. So masa yang lama digunakan sebaik-baiknya untuk merangka strategi. Apa perkara yang akan kita bincangkan dengan kerajaan British tibanya di sana nanti. So sampai Karachi, sampai dah di Pakistan tu, okay, bila semua perkara dah diselesaikan, sampai sana barulah naik kapal terbang. Okay, faham Alright, itu saja. Lain? Ada soalan? Saya. Bukan soalan, pesanan. Pesanan. Hai Ratu Natasha kata dia tak dapat join sebab line internet slow. Okey, baik macam ni pelajar-pelajar sekalian. Okey, terima kasih. Baik, tidak ada masalah. Line slow, tak ada data, tak ada masalah bab tu. Cikgu tak ada orang kata apa nama? Cikgu tak ada masalah. Senaja tak ada masalah. Cikgu faham. Cumanya ialah cikgu nak pelajar-pelajar sebab cikgu akan rakam pengajaran ini dan cikgu akan upload dalam YouTube. Bila awak senang, bila awak ada data free, yang terutama mereka yang tak ada, dia belajar semula, belajar kemudian. Itu yang cikgu nak sebenarnya. Cumanya ialah untuk tahun ini PDPR, kehadiran PDPR perlu dilaporkan oleh guru yang mengajar. Itu dia sebenarnya. Jadi contoh, katakan kawan awak tadi Mawadah kan tak dapat hadir. Okay. Kemudian dilihat, dia belajar kemudian, dia tengok YouTube tu, dia boleh tanda kehadiran kemudian. Okay, jadi cikgu bagi masa tempoh lah sampai pukul 6 karang. Sampai pukul 6 karang. Okay, sampai pukul 6 karang. Pukul 6 petang nanti. InsyaAllah sempatlah cikgu tulis kehadiran tu. Ataupun macam ni kan. Cikgu percayalah. Pelajar-pelajar ni memang ada masalah tentang internet, tentang telefon, tentang gadget. Tapi dia ada niat nak belajar kemudian. Update lah kehadiran tu dalam Telegram. Dengan niat lepas ni aku akan belajar balik apa yang kawan aku belajar pagi tadi. Dia tengah tengok YouTube balik. Tu tak apa. Cikgu kena percaya macam tu je lah. Sebab kehadiran ini direkod. Perlu cikgu laporkan. Bukan cikgu saja, guru-guru lain pun sama. Mungkin awak dah tahu kot. Jadi pelajar-pelajar yang berada di dalam Google Meet ni yang belum kemas kini kehadiran, sila lihat dalam Telegram kemas kini. Jangan berebut-rebut. Nanti ada miss kehadiran. Setakat yang ada dalam talian ni 18 orang termasuk cikgu. Tolak cikgu ni bukan 16 orang ni. 16 orang ni. Cikgu stop presentation jap, 16 orang. Jadi cuba tengok balik. Lebih kurang 16. Jap tengok. Cek balik kehadiran. Lebih kurang ada 17 orang. Jadi pastikan Telegram tu ada 17 orang dan pelajar-pelajar yang belajar kemudian pastikan update dalam Telegram. Sebelum pukul 6 petang ni. Sebelum pukul 6 petang. 6 petang cikgu dah hantar. Jadi itu sajalah pada cikgu. Itu sajalah pada cikgu. Jadi kalau tak ada apa-apa kita tangguhkan kelas. Kita kelas habis pukul 12.30. Jadi kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih al-kifarah dan surah wal-as.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan kelas kita tangguhkan. Assalamualaikum semua. Jangan lupa kemas kini kehadiran Okey, bye. Assalamualaikum.